Assalamualaikum to all judges. Saya Cikgu Muhammad Amir bin Ainuddin, pemenang Gold Medal penggunaan Open Broadcast Software membantu pengajaran dan peningkatan kehadiran murid kelas matematik dalam talian yang dianjurkan oleh Malaysia Association of Research and Education for Educators (MASRI) dan Majlis Pengetua Sekolah Menengah Daerah Hulu Langat pada 24 hari bulan April yang lalu. Saya juga merupakan seorang presenter webinar OBS peringkat kebangsaan pada 25 hari bulan 5 2021 anjuran Yayasan Genosis dan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Webinar yang diadakan pada 25 hari bulan 5 tersebut dianjurkan dengan jayanya dan disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga YouTube Genosis. Penyertaan menghampiri 1,000 peserta daripada seluruh Malaysia. Saya membina satu studio mini dengan bajet yang sederhana untuk laksanakan CDPR di rumah saya di tingkat 2 pada bulan Februari yang lalu. Saya menggunakan sepenuhnya OBS sebagai medium memudah cara saya untuk mengajar anak murid. Ini contoh bagaimana saya laksanakan kiranya saya membuat kelas secara langsung dengan murid. Selain daripada OBS, sebelum saya melaksanakan menggunakan OBS, saya menghadapi masalah kehadiran murid. So, saya menyelesaikan satu pertanyaan guru di dalam Facebook bagaimana cara nak hasilkan satu e-hadiah yang boleh diakses oleh pentadbir dan juga yang boleh kontrol oleh kita sebagai guru dan kehadiran murid tersebut berjaya dilihat. Setiap rekod kehadiran murid tersebut berjaya dilihat dan dibantau oleh guru. Peratus kehadiran salah satu kelas saya pada bulan Februari yang lalu iaitu kelas 2 ikhlas pada 17 Februari 95% kehadiran, 24 Februari 100% dan juga pada Mac ialah 3 Mac 95%, 10 Mac 100% dan juga 17 Mac 100%. Sekolah menyediakan satu jadual anjal. Satu hari ada 3 subjek, ada satu hari dan juga 2 subjek. Okay. Matematik berlangsung pada pukul 4 hingga 5.30 dan juga pada untuk tingkatan 2 dan pada pukul 2 hingga 3.30 untuk tingkatan 1. Semua kehadiran saya berjaya mencipta satu e-hadiah melalui Google Form dan Google Sheet dan dijana melalui Google Data Studio. Saya akan terangkan secara terperinci macam mana saya cipta e-hadiah selepas ini. Saya create satu Google Form untuk murid. Kalau saya ada, responden saya seramai 127 murid responden yang terlibat melibatkan 4 kelas, satu amanah, satu gigit, 2 gigit dan 2 ikhlas pada bulan Februari yang lalu. Daripada Google Form tersebut, setelah saya berjaya cipta menggunakan button drop down, seterusnya ialah saya menghantar generate semua respons yang disubmit oleh pelajar dalam Google Sheet. Daripada Google Sheet tersebut, saya split timestamp menggunakan kod untuk splitkan timestamp supaya menjadi tarikh dan masa. Okay. Dan saya cipta satu kod. Kod tersebut akan generate balik semua data murid yang masuk dengan menghasilkan 1101010. Kiranya pelajar tersubmit ataupun 2 atau lebih daripada 3, tetap akan jadi kosong sebab saya dah lock kod tersebut. Selepas ni saya akan tunjuk coding yang saya guna. Okay, di bawah sheet saya letakkan jumlah hadir dan juga peratus hadir. So, pelajar boleh, guru saya boleh lihat jumlah hadir sewaktu pembelajaran sedang dijalankan. Okay. Dan ini kod yang saya guna. Formula yang saya guna dalam video ialah array formula split A2 double dot A dan juga jika dan hanya jika from response 1B, B2 from response C
C1. Okay, saya lock kat sini, kiranya pelajar tu lebih daripada 1, dia tak akan jadi 1. Kalau dia tak hadir, dia akan jadi kosong, ataupun dia tak submit, dia akan jadi kosong. Seterusnya, dalam Google Sheet tersebut, saya blend semua data yang daripada Google Sheet dan Google Form dalam bentuk data studio. Kenapa saya cipta data studio? Data studio yang saya cipta ini memudahkan saya untuk memanggil pelajar kiranya pelajar saya masih belum masuk dalam kelas. Contoh, ada pelajar yang dia terlelap ataupun tiba-tiba ibu bapanya bekerja. So, dalam grup WhatsApp kelas, dalam sekolah saya ada ibu bapa dan juga murid. Daripada situ, bila kita update, saya screenshot data ini, gambar kehadiran kelas. Secara automatik, parent tahu anak-anaknya masih belum masuk ke kelas secara online. Jadi, selepas saya hantar gambar ini sewaktu kelas sedang dijalankan, kebanyakan pelajar yang tadi akan masuk dalam kelas saya. So, ini rekod kehadiran. Saya buat 2 page. Satu page untuk daily, kehadiran harian. Satu lagi page ialah untuk rekod kehadiran PDPR panjang kelas berlangsung daripada bulan Februari yang lalu. Okay. Seterusnya, saya akan tunjuk bagaimana saya menggunakan OBS di dalam PDPR saya. Tuan-tuan tengok, ini saya punya platform OBS. Cam yang pertama saya guna adalah Cam 1 yang built-in dalam laptop. Cam kedua ialah saya jadikan kamera sebagai visualizer. Cam 2 ini saya buat pengiraan untuk murid secara langsung. Murid boleh lihat macam mana saya nak menggunakan kalkulator, pengiraan yang melibatkan kalkulator. Kebanyakan button-button dalam kalkulator ni murid-murid tak tahu nak tekan. Contoh 3/6 tambah 5/8. So, button A, B per C ni dia tak tahu. Sama juga untuk penggunaan cos, sin dan tangent. Okay, so tajuk trigonometri pun murid tak tahu macam mana nak tekan shift not, shift sin ataupun shift cos. Jadi, saya boleh tunjuk, saya jadikan Cam tu sebagai visualizer saya untuk murid. Untuk murid lihat pengiraan secara langsung. Cam 3 ialah keadaan dalam studio mode saya, dalam studio mini saya, bagaimana murid boleh melihat saya secara langsung juga. Now, saya akan tunjuk macam mana saya menggunakan studio mode ini dalam pembelajaran matematik. Now, contoh, saya hasilkan beberapa soalan di dalam kelas yang melibatkan pengiraan. Saya akan menggunakan Cam yang ada di Cam 2 sebagai pengiraan secara langsung dengan murid. Pengiraan yang tidak dapat murid laksanakan. Kita ambil salah satu contoh. Ini saya punya Microsoft OneNote. Saya pergi tajuk trigonometri. Ini tajuk yang melibatkan pengiraan. Contoh, murid dah nak tengok macam mana sin theta ini dihasilkan. Macam mana nak dapatkan sudut theta yang ada dalam soalan trigonometri. So, saya boleh tulis di sebelah kanan macam mana cara nak tekan shift sin, so sin -1, 3/17. Daripada sini, secara automatik murid boleh melihat macam mana nak dapatkan sudut. Pengiraan yang secara live dia boleh tengok. Seterusnya, kiranya murid-murid selain itu, katakanlah saya sedang menggunakan Zoom app, saya nak melihat ruangan chat yang sedang disoal oleh murid. Di ruangan chat soalan yang disoal oleh murid sambil saya mengajar. So, studio mode yang saya gunakan di OBS ini membantu saya untuk melihat ruangan chat dan juga ruangan chat juga. Jadi saya tahu apa persoalan murid nak tanya apa semua saya tahu, ataupun kehadiran murid tiba-tiba dia cakap, cikgu link kehadiran saya tak masuk lagi. So, kehadiran ini ruangan chat ini pun saya boleh lihat kiranya saya menggunakan studio mode di dalam OBS. Seterusnya ialah presentation 1. Bagaimana OBS ini boleh dilaksanakan
kiranya bukan guru matematik. ABS boleh digunakan untuk presentation. Contoh, saya hasilkan satu logo saya sendiri, saya ambil. Bawah ni saya letak button like. Bawah ni satu layout yang saya buat dalam bentuk pergerakan. Nak laju, nak slow, semua boleh. Saya boleh edit kat sini dekat source. Dan di atas ini, kamera ini sebenarnya tadi saya gunakan untuk visualize pergerakan secara live. Jadi saya akan alihkan kamera tu dua ini kepada muka saya supaya murid boleh melihat saya. So skrin yang keluar dalam ruangan skrin murid adalah apa yang ada di skrin OBS ini. Semua yang keluar. Okay, image ini apa yang kita nak ajar. Contoh hari ini saya letak image coding. Saya nak ajar coding kepada murid. Kita tak ada coding. Ataupun saya nak letak, baik saya sebagai cikgu sains, saya nak letak sel. Iaitu saya boleh terangkan kepada murid bagaimana sel satu persatu dengan semua gambar-gambar saya, video saya sedang bercakap dan juga layout yang muncul ini boleh ada kat sini. Kiranya anda rasa layout ini mengganggu, okay, kita boleh tutup layout ini supaya untuk elak gangguan. Image ini kita boleh tutup, image lagi kita tutup, logo ni kita boleh tutup. Video capture dewas kita biarkan, perkataan lagi betul kita boleh tutup. So, image yang kita nak ajar kepada murid ada di ruangan ini. Sama juga, kenapa Cikgu Amir guna dua skrin? Saya guna dua skrin adalah untuk hasilkan presentation tu. Now, apa yang ada di presentation tu sekarang adalah apa yang ada di laptop saya di sebelah kiri. Apa yang ada di sebelah kanan sekarang adalah apa yang OBS paparkan. Sekiranya saya nak letak secara langsung muka saya yang ada di sebelah kanan tadi, saya akan buka semua logo-logo saya, logo, video capture device, saya akan buka. Sekarang video saya ada di atas, logo saya ada di atas, sama juga live yang bergerak tadi pun akan keluar di bawah itu, dan display capture keluar, dan DDI pun keluar. Dan live ini pun akan muncul. Ini kiranya saya menggunakan dua skrin. Tujuan saya guna dua skrin, saya nak hasilkan, saya nak wujudkan supaya semua apa yang dipaparkan di sebelah laptop saya akan keluar di OBS. Akan keluar di OBS. Tak ganggu murid ke? Mungkin ada gangguan, tapi kita boleh tutup di ruangan bawah ni. Ini jadi katakanlah cikgu yang nak present kepada murid, dia tak suka untuk hasilkan presentation. So dia boleh duplicate semua presentation ini, dia boleh duplicate, dia boleh hasilkan another slide, tapi dia boleh buang image di sebelah kanan. Okay, that's all for me. Thank you judges. Semoga insyaAllah saya berhasrat untuk jadikan OBS ini. Sebenarnya hasrat saya ialah inovasi ini dapat dikongsikan di kalangan rakan guru SMK Jalan 3 sebagai penanda arah. Untuk pengetahuan judges, memang sekolah telah menjadikan amalan baik saya ini sebagai penanda arah dan seterusnya diperluas ke peringkat daerah dan negeri juga kebangsaan. Juga kebangsaan ini juga saya telah capai hasrat saya. Pada 25 yang lalu saya merupakan pembentang webinar inovasi di DPR peringkat kebangsaan. Dan saya juga bersedia berkongsi pengalaman ini kepada semua guru yang membutuhkan bimbingan. Semoga ianya dapat dimanfaatkan. Terima kasih. Cikgu Amir.